Assalamualaikum semua. Salam. Selamat petang. Okey, terima kasih bersama kami, Nita dan Jun. Okey, hari ni nak pergi kita kat mana? Okey, deng. By the way, selamat berpuasa semua. Kita di mana ya agak-agak? Agak di mana tu? Tengoklah pakaian kami. Sebenarnya hari ni kan Jun, kita nak masuk ke peranakan museum. Tapi sebelum ke Jun, nak cakap semua terima kasih kepada semua yang support kami selama ni. Tolong continue to like, komen, share dengan teman-temannya supaya banyak lagi yang subscribe pada kami. Dan jangan bimbang, subscribe itu percuma. Betul tu. Jadi jom ikut kami. Jangan tak ikut. Mari, hey. Hey kawan, akulah di sini. Hey. Hai kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Jom kita masuk sekarang juga. Untuk kemari, mudah saja. Dari City Hall MRT Station, kami berjalan kaki. Dalam 10-15 minit, kami telah bertiba di sini. Kami kembali ke peranakan museum sekali lagi untuk menemani teman. Tapi, dia ni malu depan kamera, tak mahu bergambar bersama kami. Jadi, kami hormati privasi beliau. Peranakan museum terletak di 39 Armenian Street. Opening hours. Peranakan museum dibuka dari jam 10 pagi hingga ke 7 malam setiap hari. Tapi pada hari Jumaat, waktu buka dipanjangkan hingga 9 malam. Peranakan museum telah dibuka semula pada 17 Februari 2023. Selamat datang ke Peranakan Museum. Kami teruja untuk mengalu-alukan anda kembali ke museum. Masuk percuma untuk warga negara Singapura. NRIC dan school passes diperlukan untuk verifikasi. Jom datanglah untuk merasakan persekitaran peranakan di sini. Mengelilingi anda semasa anda berjalan di sekitar museum. Pada 17 hingga ke 19 Februari 2023 yang lalu telah diadakan Pesta Armenian Street untuk meraihkan pembukaan kembali peranakan museum. Pesta hujung minggu itu ialah untuk mengalami 9 galeri yang baru disegarkan dari semua perkara peranakan. Perayaan itu disertai juga oleh komuniti peranakan, termasuk persembahan istimewa, fashion dan tarian, makanan di pasar makan serta lawatan galeri dan bengkel kraft. Alami sesuatu yang baru di peranakan museum dengan kegemaran lama dan penemuan baru. Peranakan museum dibuka semula, dibentangkan dengan kerjasama Persatuan Peranakan Singapura, Rangkaian Arab di Singapura dan Persatuan India Peranakan Citi Melaka Singapura. Di sini diadakan juga program dan bengkel awan serta program dan perkongsian berkaitan sekolah. Anda disilakan untuk hubungi 6332 7591. Alamat email juga disediakan di laman web. Gambaran keseluruhan. Peranakan museum ataupun museum peranakan ialah sebuah museum dan galeri di Singapura yang mengkhususkan budaya peranakan. Museum peranakan bersaudara dengan The Asian Civilization Museum ataupun Museum Tamadun Asia. Silalah kenali komuniti peranakan dan sejarahnya di Singapura yang bertenaga di museum terkemuka ini, yang dipenuhi dengan artifak halus dan pameran yang menyeronokkan. Boleh dikatakan bahawa museum peranakan ini adalah destinasi utama untuk warisan dan budaya peranakan. Ia menempatkan koleksi artifak peranakan terbaik di dunia, seperti barang kemas, perabot dan tekstil di bangunan 3 aras ini. Pameran tangan. Berbagai aspek budaya Kacukan Asia Tenggara ini yang terdiri daripada unsur Cina, Melayu dan India dihidupkan di sini melalui pameran interaktif dan multimedia. Sorotan termasuk perkahwinan peranakan,
12 hari yang rumit. Kisah orang peranakan terkemuka dalam sejarah Singapura dan bagaimana orang peranakan hari ini telah berkembang dengan budaya mereka. Warisan yang kaya. Warisan peranakan adalah kisah adaptasi. Istilah peranakan bermaksud lahir tempatan dalam bahasa Melayu dan merujuk kepada keturunan pedagang asing yang berkahwin dengan wanita tempatan di Asia Tenggara berabad-abad yang lalu. Komuniti peranakan Singapura kebanyakannya adalah Cina peranakan, keturunan pedagang Cina yang menetap di pelabuhan yang sibuk di Pulau Pinang dan Singapura pada abad ke-19. Bangunan neoklasik yang dipelihara. Muzium peranakan terletak di sebuah sekolah lama yang cantik. Kini merupakan tugu negara. Bekas sekolah tahunan telah dibina pada tahun 1912 dan merupakan sekolah Hokian moden pertama yang ditubuhkan di negeri-negeri Selat. Budaya dan identiti. Budaya dan identiti peranakan adalah ibu dan bapa. Bermakna anda dianggap sebagai peranakan jika salah seorang mereka peranakan. Di Singapura, selalunya kita mengikuti identiti bapa kita, tapi anda masih dianggap peranakan jika sekurang-kurangnya salah seorang daripada ibu bapa kita adalah peranakan. Ramai orang peranakan Singapura menjejaki asal-usul mereka ke Melaka abad ke-15 di mana moyang mereka dianggap sebagai pedagang Cina yang berkahwin dengan wanita tempatan. Lelaki peranakan dikenali sebagai baba, manakala wanita dikenali sebagai nonya ataupun nyonya. Sejarah. Latar belakang sejarah peranakan dalam bahasa Indonesia dan Melayu bermaksud rahim atau seseorang daripada perkahwinan campur antara orang tempatan dan orang asing. Bukan semua orang peranakan berketurunan Cina. Peranakan bukan Cina pada awal abad ke-20 termasuk orang Bugis peranakan, Arab peranakan dan Jawa peranakan. Di negeri-negeri Selat terdapat juga komuniti kecil tetapi ketara kaum India peranakan yang dikenali sebagai Citi Melaka. Asal-usul orang India peranakan dikatakan dijejaki sekitar masa yang sama dengan orang Cina peranakan. Apabila saudagar Tamil mula berkahwin dengan wanita tempatan. Komuniti Jawi peranakan adalah satu lagi kumpulan peranakan yang terkenal yang bukan keturunan Cina, yang terdiri daripada orang Islam kelahiran Selat yang bercampur India, terutamanya Tamil dan keturunan Melayu. Walaupun asal-usul Cina peranakan Singapura sukar untuk dihuraikan, sesetengah sarjana dan penulis percaya bahawa mereka adalah keturunan pedagang pendatang Cina yang berkahwin dengan wanita Melayu, tempatan atau Batak dari Sumatera. Tetapi telah dinyatakan bahawa perkahwinan campur itu berlaku sehingga hanya pada pertengahan abad ke-19 apabila wanita di China tidak berhijrah ke luar negara. Kaum peranakan ini dikenali sebagai Cina Selat kerana mereka biasanya dilahirkan di negeri-negeri Selat yang dikuasai British di Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Pada zaman penjajahan, mereka juga dikenali sebagai Cina Raja, merujuk kepada status mereka sebagai rakyat British selepas negeri-negeri Selat menjadi jajahan mahkota pada tahun 1867. Persatuan. Seperti masyarakat lain, kaum peranakan menubuhkan persatuan mereka sendiri untuk memajukan kebajikan masyarakat mereka. Pada tahun 1900, beberapa kunci pemimpin masyarakat Cina kelahiran Selat iaitu Tan Jiak Kim, Seah Liang Seah, Dr. Lim Boon Keng dan Song Ong Siang bersama-sama membentuk Persatuan British Cina Selat ataupun Straits Chinese British Association, singkatannya SCBA. Selain menjaga kepentingan masyarakat peranakan,
SCBA pada mulanya juga mempunyai agenda politik. SCBA hari ini dikenali sebagai Persatuan Peranakan. Terdapat juga beberapa persatuan peranakan bukan politik. Salah satunya ialah Rekreasi Kelab Cina Selat dan satu lagi ialah Kelab Bola Sepak Cina Selat. Kedua-dua institusi ini telah ditubuhkan pada tahun 1885 dan 1911. Masing-masing untuk mempromosikan berbagai sukan dan menyediakan kemudahan yang diperlukan untuk mereka bermain. Amalan budaya. Budaya peranakan biasanya digambarkan sebagai kacukan budaya Cina, Melayu dan Barat. Manakala amalan budaya dan adat resam tertentu mungkin berbeza dari generasi ke generasi, dari keluarga ke keluarga. Terdapat beberapa unsur yang biasa berlaku pada budaya peranakan. Salah satu unsur tersebut ialah bahasa. Selain bahasa Inggeris, orang peranakan bercakap bahasa Melayu babat. Patois yang disifatkan sebagai pemalsuan bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu yang dicampurkan dengan perkataan Hokkien. Masakan. Ciri yang menonjol dalam budaya peranakan ialah masakan yang juga dikenali sebagai makanan nyonya. Masakan peranakan mempunyai pengaruh Melayu dan Indonesia yang kuat, yang boleh dilihat dalam penggunaan rempah dan santan. Cantiknya Jumbi, ini kebaya ni. Ada kucing. Cantik kan? Itu so cute cantiknya. Sulaman dan kebaya. Selain memasak, gadis peranakan juga dijangka cemerlang dalam sulaman dan manik. Dua ciri tersendiri fashion peranakan. Pakaian tradisional wanita peranakan ialah nonya kebaya yang menggantikan baju panjang sebagai pakaian pilihan dari tahun 1920-an dan seterusnya. Kebaya berasal dari Indonesia. Pekerjaan dan perdagangan. Ramai orang peranakan awalnya adalah peniaga dan pekedai. Sebilangan besar turut terlibat dalam sektor hartanah, perkapalan dan perbankan. Memandangkan kebanyakan orang peranakan mendapat pendidikan Inggeris dan fasih dalam bahasa tersebut, ramai daripada mereka telah dilantik oleh pihak berkuasa British sebagai pemimpin masyarakat dan sivik. Fun fact. Fakta yang kurang diketahui tentang bangunan peranakan museum ini. Susunan atur bangunan ini berdasarkan Banglo Street Settlements, di mana bilik terletak di sekeliling Dewan Tengah, manakala tandas dan dapur berada di luar bangunan utama. Yun, you tengoklah selendang I. Selalu you nyari I pula. Apalah. Apalah. Apa je kena lah. Dia tengah. Hai semua. Kita baru keluar daripada peranakan museum. Jadi biasa juga tak dalam tu. Seronoknya. Banyaknya dengan dia punya mangkuk-mangkuk. Kan cantik. Banyak barang antik. Almarinya, katil lah. Lepas tu Oh, itu. kita perasan ke? Oh, dah tu ada floor. Katil antik. Cermin muka. Lepas tu batik pun ada cantik-cantik kan batik. Uratnya cantik. Dah lama kita tak pakai Betul tu. Ni sekarang tak pakai kain batik ni sekarang dah pakai seluar batik kan. Tapi beside dia apa lagi Jun? Macam lain nak cakap besar ni. Hantar sendiri tengok baik Lagipun campuran peranakan ni kan. Bukan saja kata Cina, Melayu dengan Arab kan. Macam-macam lah. So jadi jomlah kemari. Betul-betul. Kau lebih tahu kan tentang peranakan di Singapura ni. Betul. Jadi itu saja. So semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.